Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kita tunggu sekejap dah, seminit 2 minit, kemudian insyaAllah kita akan mulakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kaifa halukum? Khabar semua? Kita mulakan insyaAllah, boleh? Okey, bismillah. Waalaikumsalam. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع الإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والدلالة على الهدى ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Jadi alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Ta'ala. Dengan limpah kurnia Allah Ta'ala dapat kita bersama-sama pada malam ini mengambil masa untuk muzakarah ilmu. Sempena program yang saya adakan, iaitu daurah intensif 2021. Sebenarnya hajatnya adalah lebih kepada pelajar-pelajar lepasan SPM dan juga STAM, terutama mereka yang bakal ke luar negara, ke negara Arab, Timur Tengah. Juga mereka yang belajar dalam negara dan mengambil jurusan agama, usuluddin, syariah dan sebagainya. Namun saya buka juga ruang untuk sesiapa sahaja yang berminat untuk bersama-sama dengan kita pada malam ini, insya-Allah. Jadi kelas untuk pengajian kitab ini, sebagaimana telah dibagi tahu dalam kita punya grup WhatsApp, seminggu 3 kali lah buat masa ni, iaitu pada hari ini pukul 9.30. Kalau macam lewat, kita mungkin boleh start pukul 9 lepas ni. Kemudian hari Sabtu dan juga hari Isnin, insya-Allah. Ada yang belum masuk ke? Muhammad Nur Safwan ni. Okey, tak apa. Jadi sebagaimana kita janji, kita akan baca kitab adab, dan kita ambil daripada kitab Matan Ta'limi Al-Muta'allimi Tariqat Ta'allum, matan yang sangat berkah. Dan saya khatam kitab ini dengan Al-Habib Habib Ahmad Al-Maqdi di Mesir. Kitab ini membincangkan tentang adab orang yang belajar. Adab orang yang belajar, cara belajar,
adab guru juga dibincangkan sedikit. Jadi kita baca kitab ini karangan Syekh Burhanuddin Ar-Zarnuji rahimahullahu taala. Cetakan yang saya guna ialah cetakan Darul Kutub Islamiyah. Darul Kutub Islamiyah yang dita'liq oleh Syekh Alawi Abu Bakar Muhammad As-Saqqaf. Beliau merupakan kharij bagi kuliah Dirasat Islamiyah wal Lughah Al-Arabiyah di Al-Azhar Al-Syarif. Jadi insyaAllah kita baca terus mukadimah kita tanpa kita bertangguhlah, takut banyak benda tak boleh nak cover nanti. Sebab kita ni tebal juga, tak tahu sempat khatam dalam beberapa majlis insyaAllah. Jadi syarahan saya ringkas lah, kita tak turun sangat sebab kita lebih kepada mengambil berkat dan baca sekadar yang kita mampu supaya nak kejar kepada khatam insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajami wa ala alihi wa ashabihi yanabi'il ulumi wal hikami. Jadi musannif memulakan kitab dengan bismillahirrahmanirrahim. Macam biasalah atas dua alasan. Yang pertama, Nabi bersabda, walaupun pada hadis tu ada perbincangan, Nabi bersabda, kullu amrin dhibal la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Setiap perkara yang ada nilai dalam agama dan tidak dimulakan dengan bismillah, maka ianya terputus. Terputus daripada apa? Terputus daripada barakah. Jadi sekalipun sempurna pada sudut zahir, makan kenyang. Tak, walaupun tak baca bismillah, cuma berkatnya kurang ataupun tidak ada. Alasan kedua ialah kerana Allah Ta'ala sendiri sebagai Rabbul Alamin memulakan kitab beliau dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Allah Ta'ala dengan Bismillahirrahmanirrahim, iaitu awal Al-Fatihah. Bismillah itu termasuk surah Al-Fatihah, jadi dimulakan dengan Bismillah bagi Al-Quran. Itu dua alasan lah. Okay. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah melebihkan anak Adam dengan ilmu dan juga amalan berbanding dengan makhluk-makhluk yang lain ala jami'il alami. Wassalatu wassalamu, dan selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan sayyidil arabi wal ajam, ketua bagi orang Arab dan juga ketua bagi orang ajam, iaitu orang selain Arab. Dan juga selawat dan salam ke atas ahli keluarga Nabi wa ashabihi, sahabat Nabi, yang mereka ini merupakan yanabi'il ulumi wal hikam, punca keluarnya ilmu-ilmu dan juga hikmah. Batuk balik. Baru ni sembuh dah kejap. وبعد فلما رأيت كثيرا من طلاب العلم في زماننا يجدون إلى العلم ولا يصلون أو من منافعه وثمراته وهي العمل به والنشر يحرمون لما أنهم أخطأوا طرائقه وتركوا شرائطه وكل من أخطأ الطريق ضل ولا ينال المقصود قل أو جل أردت وأحببت أن أبين لهم طريق التعلم على ما رأيت في الكتب وسمعت من أساتذة أولي العلم والحكم. Kemudian selepas daripada bismillah, selepas daripada alhamdulillah dan juga selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad, maka Syekh pun sebut, bila mana aku melihat ramai penuntut ilmu agama pada zaman dia lagi lah, zaman Syekh Burhanuddin Ar-Zarnuji. Zaman dia lagi dah, dia tengok ramai orang yang belajar agama, tak bersungguh-sungguh tapi tidak sampai kepada maksud. Maknanya mengaji tak jadi alim, tak. Ataupun bersungguh-sungguh untuk mencapai manfaat daripada ilmu, hasil daripada ilmu. Disebut kat sini wahyal amalu, iaitu amal dan juga menyebarkan ilmu. Tapi mereka juga yuhramun, diharamkan daripada manfaat ilmu dan juga hasil bagi ilmu, iaitu beramal dan juga menyebarkan ilmu. Jadi Syekh sebut, zaman aku lagi dah aku tengok tak, orang mengaji bersungguh tapi tak sampai, mana tak jadi alim. Ataupun kalau jadi alim sekalipun,
samarah. PDF tu muka surat berapa saya sebut tadi dalam apa nama? Grup WhatsApp tu 51 tak? Muka surat 51. Dia mula muka surat 51 ke 57. 51 rasanya. Saya guna cetakan lain. Saya guna cetakan Darul Kutub Islamiyah. Ni kitab yang antara yang terbaik lah. Masyayikh di Mesir pun ada yang puji lah. Darul Kutub Islamiyah. Tapi ada juga jatuh lah. Kalau macam Syekh Bajuri tu, kalau kita banding dengan Darul Kutub Islamiyah, Syekh Bajuri Darul Minhaj jauh lebih syamil lah. Jauh lebih syamil, lebih molek. Tu 57 betul. Dah simpan. Okey. Mana tadi? Semula jadi bila aku tengok ramai penuntut ilmu belajar tapi tak sampai, ataupun sampai menjadi alim tapi tidak dapat dia punya hasil, iaitu beramal dengan ilmu, dan juga tak mampu untuk menyebarkan ilmu dengan baik. Kerana apa? Disebut di sini 5 6 akhtau, kerana mereka salah cara dalam menuntut ilmu, salah jalan, tak ikut jalan, tak ikut syarat. Wa kullu man akhta'a at-tariq dhalla. Siapa-siapa yang, setiap orang yang salah jalan sesat, dan tidak akan dapat mencapai tujuan yang dia nak. Macam hari ni dah, kita nak pergi ke Kelantan, kita ikut jalan ke tempat lain, tak sampai maqsudah lah. Okey, jadi wala yanalul maqsuda qalla au jalla, tak sampai maksud, tak sampai tujuan, walaupun sikit ataupun banyak. Jadi aku pun nak dan suka untuk menerangkan bagi mereka cara untuk belajar. Ala ma ra'aitu fil kutub. Cara yang aku nak sebut dalam kitab aku ni ialah cara yang aku baca daripada kitab-kitab lain juga. Wa sami'tu min asatiri, dan juga cara tersebut aku dapat juga daripada ustaz-ustaz aku, tok guru aku, syekh-syekh aku yang ajar aku, yang mana tok guru aku ni ulil ilmi wal hikam, pemilik bagi ilmu dan juga hikmah. Raja'a du'a ili minar raghibin fih. Dan syekh berharap doa daripada kita lah, orang yang suka kepada ilmu ni. Syekh minta kalau kamu baca, kamu doakan aku. Al-mukhlisina bil fawzi wal khalas fi yaumiddin ba'da mastakhartu Allah Ta'ala fihi wa sammaituhu ta'limal muta'allim tariqat ta'allum. Jadi selepas Syekh istikharah, jadi Syekh pun mulakan karang kitab, dan Syekh namakan kitab ini dengan Ta'limal Muta'allimi Tariqat Ta'allumi. Jadi baca dia Ta'limu Al-Muta'allimi Tariqa bagi atas. Tariqa At-Ta'allumi. Sebab apa bagi atas? Sebab dia jadi maf'ul. Maf'ul bihi. Al-Muta'allim tu fa'il dia. Fa'il yang beramal dengan amalan fa'il, maka ia juga memansubkan maf'ul bihi. Okey. Wa ja'altuhu fusulan, dan aku jadikan kitab ini iaitu kitab Ta'limun Muta'allim Tariqat Ta'allum beberapa fasal. Fasal yang pertama fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wal fadlih. Yang pertama nak bincangkan tentang hakikat ilmu. Mahiyah tu hakikat ilmu, dan hakikat bagi fiqh, dan juga fadilat, kelebihan bagi ilmu. Ataupun fadilat bagi ilmu fiqh. Wa fadlihi boleh jadi kembali kepada al-fiqh. Fasal yang kedua fi niyyah fi hal ta'allum. Fasal kedua membincangkan tentang niat ketika belajar. Niat belajar ni untuk apa? Untuk cari duit ke, untuk kerja ke, untuk bisnes ke? Tak. Orang ini kalau kena raya, guna agama gaya-gaya. Sekali ngajar 500, 700 tak. Jenis ada PhD, lepas tu ada pangkat pula, lepas tu ada nama pula tak. Tak kena gaya, salah niat, rugilah. Syekh akan sebut. Faslun, fasal yang ketiga fi ikhtiyaril ilmi wal ustadhi wal syariki wal thabat. Fasal yang ketiga membicarakan tentang ikhtiyaril ilmi, cara nak pilih ilmu. Kalau nak belajar tu start dengan ilmu apa dulu. Lepas tu cara nak pilih ustaz. Adakah tengok orang ni boleh belajar, kita pergi tu duduk belajar. Tak. Wasyarik, syarik ni kawan yang sama-sama boleh bantu kita untuk
menjadi orang yang berilmu pada masa-masa akan datang. Jadi Syekh akan bincang cara-cara tersebut. Faslun fi ta'zimil ilmi wa ahli. Fasal yang keempat membincangkan tentang ta'zimil ilmi, membesarkan ilmu dan juga ahli ilmu. Faslun fi jiddi wal muwadhabati wal himmah. Fasal seterusnya membincangkan tentang kesungguhan, istiqamah dan himmah yang tinggi dalam menuntut ilmu. Faslun fi bidayati sabqi wa qadrihi wa tarbiyatihi. Fasal seterusnya membincangkan tentang permulaan bagi as-sabq. As-sabq ni siapa yang datang dulu dia boleh belajar dulu depan Tok Syekh. Zaman dulu lah ni. Tak. Mungkin yang datang tu pelbagai jenis ilmu nak belajar dengan Tok Syekh. Jadi yang mari nak belajar yang sampai dulu, contoh dia nak belajar ilmu nahwu, dia start dulu. Orang yang mari lambat masuk apa tu? Yang kedua, yang ketiga dan seterusnya begitu. Jangan disebutlah nanti. Faslun fit tawakkul. Fasal seterusnya tentang tawakkul, tawakal orang menuntut ilmu. Dah. Faslun fi waqti tahsil. Fasal seterusnya bincang tentang waktu untuk kita belajar, untuk kita menghafal, bila yang sesuai, dah ilmu tertentu, ada waktu-waktu yang tertentu untuk kita belajar supaya lebih lekat di kepala. Faslun fi syafaqati wan nasihah. Satu fasal seterusnya berbincangkan tentang nasihat-nasihat dan belas kasihan daripada aku kepada pembaca ataupun kepada anak-anak murid. Faslun fil istifadah. Faslun fi al-wara'i halat ta'allum. Faslun fi ma yurithu al-hifdha wan nisyan. Faslun fi ma yajlibu rizqa wa ma yamna' wa ma yazidu fil umri wa ma yanqus. Fasal pada sudut istifadah. Istifadah ni mengambil istifadah daripada orang lain. Adakah kita nak ambil daripada orang yang lebih muda daripada kita ataupun mesti daripada orang yang lebih tua? Kemudian fasal pada sudut wara' ketika mana menuntut ilmu. Fasal yang membincangkan tentang mujarrabat. Kalau makan ni tengok ni menyebabkan lupa. Tak. Kemudian fasal yang menarik rezeki, memurahkan rezeki dan yang menghalang rezeki. Kemudian fasal membincangkan tentang umur, pembincangan tentang menambahkan umur dan juga mengurangkan umur. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Selesai kat situ mukadimah. Boleh okey. Kita masuk fasal yang pertama, faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlih. Kalau ada sebarang soalan boleh terus tanya, insya-Allah. Okey. Jadi kita masuk fasal pertama, faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlih. Fasal yang membincangkan tentang mahiyatil ilmi. Apa makna mahiyah? Mahiyah maknanya haqiqah. Fasal yang membincangkan tentang hakikat bagi ilmu. Hakikat bagi ilmu. Kakak Fatimah, main dalam bilik. Buka aircon dalam bilik. Umi bawa anak dalam bilik. Okey, wal fiqhi juga membincangkan tentang makna fiqh dan juga fadilat ilmu fiqh. Okey. Baca. Bismillah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, Nabi sebut menuntut ilmu itu wajib, fardu bagi setiap muslim dan juga muslimah. Maknanya wajib bagi lelaki dan juga wanita. Jadi menuntut ilmu wajib, fardu ain bagi setiap lelaki dan juga wanita yang muslim, yang beragama Islam. I'lam, dan ketahuilah oleh kamu, bi annahu la yuftaradu ala kulli muslimin wa muslimatin talabu kulli ilmin. Tidak wajib, tidak difardukan atas setiap muslim dan muslimah itu belajar semua jenis ilmu. Maknanya kita tak wajib belajar semua jenis ilmu, fiqh, nahwu, sarah, mantiq, balaghah, ilmu kedoktoran pula, ilmu perdagangan, ilmu ni tak. Bukan itu yang dimaksud oleh Nabi. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Bal yuftaradu alaihi talabu ilmil hal. Malah yang dimasukkan dalam hadis itu ialah kita kena belajar ilmul hal.
Itu yang dikatakan sebagai fardu ain. Apa dia ilmul hal? Huwa ilmun ma yaqa'u lahu fi halihi min as-salati waz-zakati was-sawmi wal-hajj. Mudahnya. Ilmul hal ni ilmu yang kita perlukan hal sekarang. Kita mukallaf, dah akil balik. Nak sembahyang, wajib sembahyang. Bila wajib sembahyang, kena belajar ilmu yang kamu kena buat sekarang. Pekerjaan yang kamu kena buat sekarang iaitu sembahyang tu. Kamu kena belajar rukun sembahyang, syarat nak sah bagi setiap rukun. Tak. Lepas tu kena belajar dulu tentang wuduk. Sebab kalau tak wuduk tidak sah kita punya solat. Kena belajar cara mandi wajib, rukun mandi wajib. Tak, perkara-perkara yang kita nak buat sekarang. Kita nak kahwin, kena belajar sedikit tentang hukum hakam perkahwinan. Kalau kita tak nak kahwin, tak payah belajar, tak ada masalah, tak berdosa. Kita nak bisnes, kena tahu riba tu benda apa. Tak jual beli apa, syarat nak sah dia. Jangan pakai bisnes dulu baru belajar, tak belajar dulu barulah kita berniaga. Kita nak buat haji tak sekarang ni? Giliran ditabung haji tak tahu tahun bila. Dah 20 sekarang ni dah berapa? 2021. Mungkin giliran kita 2050. Jadi sekarang tak wajib belajar. Sebab kita tak nak buat lagi benda tu. Mahal tak kita nak buat benda tu 10 tahun, 20 tahun akan datang. Jadi sebelum nak buat tu, tak, barulah kita wajib belajar. Tapi sekarang tak wajib belajar lagi. Jadi itu makna ilmul hal. Ilmu yang kita perlukan sekarang. Nak sembahyang, kena belajar tentang sembahyang. Kamu ada duit, kena keluar zakat, kena belajar tentang zakat. Kena belajar tentang zakat. Boleh? Tu. Lepas tu kalau orang fakir miskin, tak wajib belajar pasal zakat. Dia belajar pasal zakat. Ada zakat tu, zakat ni duit tak ada sekupang nak keluar zakat. Tak, belajar tu baguslah. Kita nak sebut tak wajib dia belajar. Sebab apa? Dia tu bukan golongan yang wajib keluar zakat. Okey, itu makna ilmul hal. Jadi maksud hadis talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Muslimah tu ada perbahasan juga lah, tambahan muslimatin tu. Ala kulli hal kita sebut maksud hadis Nabi menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang tu. Maknanya ilmu fardu ain, iaitu ilmul hal. Ilmu al-hal. Boleh faham? Kama yuqalu afdalul ilmi ilmul hal. Sebaik-baik ilmu ialah ilmu hal. Ilmu hal tu ilmu yang kamu perlu sekarang. Tak? Kamu kena sembahyang Jumaat tak? Kena. Sebab apa? Akhir balik. Kamu kena belajar syarat sah solat Jumaat. Dan hukum hakam berkaitan solat Jumaat. Sedikit kamu kena belajar. Sekira-kira kalau kamu pergi sembahyang Jumaat kamu sah. Dah padan lah sekadar tu. Kita ambil kitab tentang solat Jumaat. Tak mungkinlah tebal dia tu. Kalau nak ikut dalam perbahasan solat Jumaat ni luas lah. Kita sebutlah muka surat dia ada dalam 40 muka surat. Perbahasan solat Jumaat. Tak. Tapi untuk sah solat Jumaat tu belajar dalam 5 muka surat. 5 muka surat tu dah kena belajar. Bukan kena belajar tak 40 muka surat. 40 muka surat tu pelajar ilmu yang kena belajar. Mendalami betul-betul. Orang awam tak sekadar belajar untuk sahkan ibadat dia. Dah sah settle masalah. Sebab tu dalam sebuah kitab Imam Haddad sebut nak belajar akidah Islam, belajar rukun wudu apa semua tu makan masa yang tak lama. Tak mungkin 2-3 jam selesai dah. Fardu ain. Lepas tu yang diajar di masjid itu nak lebih mendalam satu persatu. Tentang syaratnya, lepas tu tafriq cabangnya. Itulah yang cerita dah tu. Tapi untuk selepaskan fardu ain sebenarnya dia tak makan masa yang lama lah. Tak makan masa yang terlalu lah lama. Jadi kita sebut, kita baca kama yuqal afdalul ilmi. Kita berhenti pukul apa ni? Kita start pukul 9.30, pukul 10.30 kita berhenti Okey, lepas ni kalau ada cadangan untuk kita mula pukul 9, kita akan mula pukul 9 lah. Kitab ni kita baca je lah. Kita baca lah, cubalah untuk khatam kan. Saya tadi pun merajaah 2 fasal Ni baru muka surat pertama ni. Okey, khair. Afdalul ilmi ilmul hal wa afdalul amali hifdzul hal. Jadi sebaik-baik ilmu ialah ilmul hal dan sebaik-baik amal ialah menjaga al-hal.
Menjaga amalan yang sekarang ini kita dituntut. Tak? Tu. Seperti sembahyang dan sebagainya. Okey. Tapi kat bawah ni dia sebut semula, afdalul ilmi ilmul hal wa afdalul amali hifdzul hal. Sebaik-baik amalan ialah menjaga al-hal. Maksud menjaga al-hal ay hifdzu baqa'i qiyanil fardi wal mujtama' min al-fasad wad dhaya'. Sebaik-baik amalan ialah menjaga individu dan juga masyarakat daripada rosak dan tersasar. Itu maksud dia. Jadi kita ulang, sebaik-baik ilmu ialah ilmul hal dan sebaik-baik amal ialah hifdzul hal. Hifdzul hal ni maknanya kita jaga keluarga kita, diri kita, masyarakat kita daripada rosak. Yuftaradu 'ala al-muslimi talabu 'ilmi ma yaqa'u lahu fi halihi fi ayyi halin kan. Fa innahu la budda lahu min as-salah. فيفترض عليه علم ما يقع له في صلاته بقدر ما يؤدي به فرض الصلاة. Ini yang kita sebut tadi. Yuftaradu 'ala al-muslim, diwajibkan bagi seorang muslim talabu ilmi ma yaqa'u lahu fi halih. Menuntut ilmu yang berlaku kepada dia pada saat itu, pada ketika itu, pada hal itu. Fi ayyi halin kan, pada apa-apa keadaan sekalipun. Maknanya kalau keadaan dia nak berkahwin, kena belajar tentang kahwin. Keadaan dia nak sembahyang, kena belajar tentang sembahyang. Nak pergi haji, kena belajar tentang haji dan sebagainya. Di sini sebut fa innahu la budda lahu minas salah. Nak tak nak, kita kena sembahyang, mukallaf. Maka diwajibkan, difardukan ke atasnya belajar ilmu yang berkait dengan solat. Sekadar mana? Ni penting ni. Biqadri ma yuaddi bi fardhus salah. Sekadar kamu belajar tu sembahyang kamu sah. Selesailah. Tak perlulah baca sampai 10 tahun kita bersolah atas nama fardu ain. Tak, itu lebih daripada tafaqquh dah tu. Nak mendalami, sedikit mendalami dalam ilmu agama. Kalau nak sah sekadar baca risalah jami'ah ataupun mukhtasar latif yang kita nak baca nanti, ataupun safinatun najah, tak, kita asas yang kecil-kecil tu dah memadai dah untuk orang awam. Maknanya untuk lepaskan fardu ain mereka tu dah selesai dah. Bukan mesti belajar 10 tahun, 20 tahun. Tak, itu bukan fardu ain, itu cerita lain dah tu. Wa yajibu alaihi ilmu ma yaqa'u lahu biqadri ma yuaddi bihi alwajib. Wajib dia belajar ilmu yang menyebabkan dia selesai menunaikan satu kewajipan. Li'anna ma yutawassalu bihi ila iqamatil fardhi yakunu fardha. Kerana apa? Li'anna ma yutawassalu bihi. Kerana apa-apa perkara yutawassalu bihi, yang menyampaikan dengan perkara tersebut kepada menunaikan kefarduan, maka perkara tersebut juga fardu. Contohlah sembahyang Jumaat ni fardu. Tak? Masuk hari Jumaat kita duduk diam lagu ni. Duduk diam tengok TV. Tak? Terdiri sembahyang Jumaat tu akan terdiri ataupun tidak? Taklah, mana boleh sembahyang seorang kat rumah. Tak? Jadi nak sembahyang Jumaat mesti berjemaah, mesti 40 orang apa semua syarat tu. Jadi nak sembahyang mana? Tak ada orang mari rumah kita, sembahyang kat rumah kita. Jadi kita terpaksa pergi ambil kunci motor, pergi start motor, pergi masjid. Start motor tu wajib, ambil kunci motor tu wajib. Ikutlah start motor, bukan makna lepas ni kena naik motor belakang, jangan naik kereta. Tak, maksud dia naik kereta ke, naik motor ke, jalan kaki ke, yang penting kamu boleh sampai ke tempat sembahyang tu. Sebab nak sah mesti di sana. Orang ramai duduk sana, kamu duduk rumah seorang, sembahyang seorang tidak sah. Tak? Jadi apa-apa perkara yang menyebabkan kita boleh menunaikan perkara wajib, perkara itu juga akan menjadi wajib. Wa ma yatawassalu bihi ila iqamatil wajib yakunu wajibatun dia sama. Wa kadzalika fi as-shaum waz zakati in kana lahu malun. Begitu juga puasa. Tak? Budak baru akhir balik. Bila masa dia akhir balik tu, umur dia dalam 15 tahun lah. Kalau tu kita bukan nak cerita pasal umur ni. Masa dia akhir balik tu, bulan ialah bulan contoh Muharram. Muharram tak wajib lagi belajar buat puasa. Safar tak wajib. Tak. Dekat-dekat nak Ramadan, Syaban. Tu akhir-akhir Syaban tu wajib dia belajar. Supaya dia masuk Ramadan dalam keadaan ala basiratin, dia tahu rukun
Puasa syarat sah. Puasa perkara yang haram dia buat ketika mana berpuasa, dia tahu. Jadi sebelum masuk tu tak wajib lagi. Dekat-dekat nak masuk tu baru wajib. Cuma comelnya sedia awal lah. Comel cerita lain. Kita nak cerita wajib tu. Jadi wajib dekat-dekat nak masuk tu. Nak kahwin 5 tahun lagi. Sekarang tak payah belajar benda. Tak apa. Pasal kahwin. Tapi dekat-dekat nak kahwin tu kena belajar lah. Sedikit sebanyak. Tak. Sila akhir bulan talak isteri, talak 10. Duduk bersama lagi. Tak. Anak seorang, 2 orang, 3 orang. Tapi dah talak 10 dah sebelum tu. Talak sekali, talak 2, talak 3 marah ke bini. Tak. Jadi akhir sekali anak tu status dalam agama ni jadi masalah besar lah. Tu kan. Yang dah berkahwin, saya pesan lah yang dah berkahwin kalau ada dalam ni. Yang nak tanya boleh terus tanya dalam apa nama? Komen ni siapa ni? Hantar messenger ni. Terus hantar ke tulis kat komen. Saya nasihat lah untuk yang berkahwin. Kita ni muda tak? Kita muda ni darah dia lain sikit. Darah panas dia lain sikit. Jadi kita marah lagu mana pun kat bini kita pun marah kat kita. Tak. Jangan sesekali kita dah sebagai lelaki tu utamanya ucap perkataan yang menyebabkan berlaku perceraian antara suami isteri. Jangan sesekali. Kita bengang, kita marah. Ikutlah nak buat apa, baling kursi, baling meja. Tak. Pecahkan lampu ke, pecahkan cawan ke, ikutlah. Tapi jangan sebut lafaz cerai. Jangan sesekali. Sebab apa? Biasa mereka yang sebut perkataan tu akhir sekali menyesal tak sudah. Faham tak? Menyesal tak sudah. Jadi dalam rumah tangga ni biasalah benda tu. Gaduh tu. Silap faham apa semua tu biasa. Jadi bila berlakunya benda-benda lagu tu, jangan mudah kita nak ucap perkataan tu. Kita lelaki kita ambil kunci, ambil kereta, gilah ngetel ke kedai mamak ke, lepak member tak. Hilang rasa marah tu, balik sebelum rumah. Settle. Boleh tak? Jangan cepat nak lontarkan lafaz cerai. Jangan terlalu cepat. Nak lafazkan juga boleh. Bincang dengan mak ayah kita, bincang dengan mak ayah dia. Kita istikharah. Kita tanya guru-guru kita yang alim. Tak, kita tanya orang soleh. Tak, kita istikharah banyak kali. Mikir panjang dulu. Fikir anak, fikir tu, fikir. Akhir sekali rasa, tak lagi dah aku dengan bini aku ni. Tak, tak lagi akhir sekali. Tak, hati tenang, molek, istikharah apa semua doa. Barulah kita minta minta perceraian lah. Gitu, boleh. Minta nasihat untuk bersabar dan amanah untuk menahan sabar. Allah. Jangan tanya saya lah. Saya betul apa nak sabar juga. Doa-doa lah insyaAllah. Doa-doa lah insyaAllah. Okay. Wa zakati in kana lahu mal. Wajib belajar buat zakat kalau ada harta. Kalau tak ada harta tak wajib belajar. Wal haji in wajaba alaih haji. Jadi miskin tak wajib pergi haji, tak payah belajar buat haji. Tapi kalau belajar kau comel gitulah. Wa kadza fil buyu' in kana yattajir. Begitu juga dalam bisnes. Buyu' ni jual beli. Kalau dia jual beli, kena tahu cara nak sah, cara tak sah. Hari ni masya-Allah tabarakallah lah. Tak masalah tentang muamalat ni, setiap hari ada masalah baru. Cuma yang penting kalau ada yang ambil muamalat, kamu nak kuasai yang hari ni, dia punya kunci dia kuasai yang dulu. Kunci dia apa? Kuasai yang ulama dahulu tulis. Sebab yang hari ni yang ada tu hukum hakam semua, walaupun masalah-masalah semasa tu semua keluar hukum tu berdasarkan kitab fiqh yang lama. Kitab fiqh yang dah sedia ada. Jadi jangan kita terus masuk belajar muamalat mu'asarah ni. Tak kena cara lagu tu. Belajar dulu muamalat yang dah termaktub dalam kitab fiqh. Belajar. Walaupun pada alam realiti benda tu kita tak tahu lagi nak tatbik kat mana. Lepas belajar tu masuk dalam mu'asarah ni. InsyaAllah nampak senang je. Ni masalah ni masalah ni, tu. Jalan terus. Tak. Tapi kalau kita masuk muamalat mu'asarah terus, istilah tu kita tak faham, istilah ni tak faham, syarat tu tak faham, syarat ni tak faham. Sedangkan benda tu dah disebut dalam kitab fiqh. Okey. Dan hari ni memang kalau nak kuasai memang kena masuk bidang tu secara khusus, bidang muamalat tu. Saya pun kurang lah buat muamalat ni.
qila li Muhammad ibn al-Hasan rahimahullahu ta'ala, ala tusannifu kitaban fi zuhdi. Ni dikatakan kepada Muhammad ibn al-Hasan rahimahullah. Siapa dia ni? Tu. Ai hilang dah. Kalau dalam kitab dalam PDF tu dia ada ta'liq bawah tu, tak? Saya guna kitab lain tak ada ta'liq. Muhammad bin Hasan rahimahullah ni kalau tak silapnya anak murid kepada Imam Abu Hanifah An-Nu'man. Jadi dikatakan kepada Muhammad ibn Hasan rahimahullah, dikatakan kepada beliau, ada orang lain lah tanya dia, ala tusannifu kitaban fi zuhdi, tidakkah kamu mahu mengarang satu kitab yang berbincang Umi anak ni, tidakkah kamu mahu untuk mengarang satu kitab yang membahaskan tentang zuhud? Anak bising lah. Ala tusannifu kitaban fi zuhdi, tidakkah kamu mahu mengarang satu kitab dalam bab zuhud, membicarakan tentang zuhud? Qala sannaftu kitaban fil buyu'. Jawab Muhammad ibn Hasan, aku telah mengarang satu kitab dalam bab jual beli. Nampak macam soalan lain jawapan lain tak? Orang tu tanya, awak tak karang kitab pasal zuhud? Pasal tasawuf lah zuhud ni. Tak, Imam Muhammad ibn Hasan Al-Syaibani jawab, aku dah karang dah kitab dalam bab jual beli. Apa hubungan kaitan dia? Ya'ni az-zahidu man yataharrazu 'ani syubahat wal makruhat fi tijarat. Al-Imam Muhammad ibn Hasan nak beritahu, orang yang zuhud, aku karang kitab buyung. Ada kaitan dengan zuhud? Ada. Sebab apa? Orang yang zuhud ialah orang yang menjaga diri daripada perkara syubhat, perkara yang makruh, dan juga perkara yang haram dalam jual beli. Tu. Dalam bisnes lah. Jadi kena ke dia lah. Kena ke Muhammad ibn Hasan rahimahullah. Wa kadzalika yajibu fi sa'iri muamalat wal hiraf. Fa kullu man ishtaghala bi syai'in minha yuftaradu 'alaihi ilmu at-taharruzi 'anil harami fi. Begitu juga wajib bagi setiap muamalat wal hiraf dan setiap pekerjaan lah. Iaitu apa? Menjaga diri daripada syubhat, perkara yang makruh, dan juga perkara-perkara yang haram. Wa kullu man ishtaghala bi syai'in, dan setiap orang yang sibuk dengan sesuatu, minha yuftaradu alaihi ilmu taharruzi anil haram fih. Ni apa dia disebut ni? Setiap orang yang menyibukkan diri dalam sesuatu perkara. Tadi disebut bisnes. Tak. Maka dia kena tahu perkara-perkara yang haram dalam bisnes tersebut. Tahu perkara haram untuk jauhkan diri daripada perkara haram tersebut. Tu maksud dia. Nak kahwin, jadi dia kena tahu dalam hubungan suami isteri ni ada yang haram. Contoh mendatangi daripada belakang, tak haram. Dia kena tahu. Tahu tu bukan untuk buat, untuk apa tu? Hindar. Untuk hindar. Tu. Boleh? Okey, itu. Jadi wa kullu man ishtaghala bi syai'in minha, dan setiap orang yang sibuk dengan sesuatu daripada muamalat, yuftaradu alaihi ilmu taharruzi anil haram fihi, diwajibkan ke atas dia untuk belajar ilmu tentang pelihara diri daripada jatuh kepada benda haram dalam apa yang dia sedang buat tersebutlah. InsyaAllah. Tak habis lagi ni. Satu fasal ni. Ya Rabbi. Baca laju sikit. Wa kadzalika yuftaradu alaihi ilmu ahwalil qalbi min at-tawakkul. Begitu juga wajib ke atasnya ilmu yang berkait dengan hati. Ahwalul qulub, iaitu ilmu tentang tawakal, ilmu tentang inabah, taubat, ilmu tentang khasyah, takut kepada Allah, ilmu tentang rida kepada Allah. Benda ni senang sebut lah. Senang sebut. Ilmu tentang tawakal, Masya Allah, sabar, taubat, takut, rida, senang sangat sebutnya. Cuma nak buat, wallahu a'lam, sangat-sangat susah. Jadi kita baca ni, saya sendiri secara peribadi, bila baca bab adab ni dan juga bab tasawuf ni, lebih kepada tazkir, mengingatkan diri sendiri jugalah. Bukan kita pun tak setara mana jugalah. Jadi lebih kepada mengingatkan diri sendiri. Tapi kalau ilmu nahwu, ilmu saraf,
ilmu mantik ke ilmu fiqh, saya berani sebut saya mengajar. Saya berani sebab dia lebih pada hukum akam. Sembahyang hukum dia sekian, kalau berlaku sekian, tu hukum akam. Tapi bab-bab tasawuf ni kita sebut tazkir lah, sama-sama mengingati insya-Allah. Okey. Wa syaraful ilmi la yakhfa ala ahadin. Dan kemuliaan ilmu itu tidak diragui. Tidak la yakhfa kita terjemah. Tidak dijahili ke atas sesiapa pun. Maknanya semua orang tahu tentang fadilat ilmu, kemuliaan ilmu. Idh huwa mukhtassun bil insaniyah. Ilmu ini khusus untuk manusia. Lianna jami'al khisal siwal ilmi yashtariku fiha al-insan wa sairul hayawanat. Kerana semua jenis sifat-sifat selain daripada ilmu, maka ketika itu manusia dan binatang-binatang lain berkongsi padanya. Contoh sifat kasyaja'ah, berani. Al-jur'ah, jur'ah ni taiko lah maknanya. Berani satu hal. Dia ada maqam tinggi lagi daripada syaja'ah ni, daripada berani ni. Otai, taiko, maknanya memang berani sungguh lah. Tu jur'ah. Itu ada pada manusia, ada pada binatang. Wal quwwah, sama ada pada manusia, pada binatang. Wal jud, jud ni apa? Pemurah. Wal syafaqah, kasih sayang kita pada anak binatang, kepada anak dia. Wa ghairiha siwal ilmi. Jadi semua perkara, sifat-sifat lain tu ada pada binatang, ada pada kita, kecuali satu ilmu. Ilmu binatang tak ada. Ilmu binatang tak ada. Kita sahaja yang ada. Dan ilmu ni sangat luas lah, sangat luas. Wa bihi azhara Allah Ta'ala fadla Adam alaihi salatu wassalam ala al-malaikati wa amarahum bisujudi lah. Dan wabihi itu wabil ilmi. Dengan ilmu Allah Ta'ala telah menzahirkan kelebihan Nabi Adam alaihissalam ke atas para malaikat. Tu. Wa amarahum bisujudi lahu. Dan disebabkan Sayyidina Adam lebih banyak tahu berbanding daripada para malaikat, maka Allah Ta'ala memerintahkan para malaikat sujud kepada Nabi Adam. Cuma sujud sini sujud apa? Sujud ijlal ataupun sujud ta'zim, sujud untuk memuliakan. Bukan sujud ibadat, bukan sujud untuk menyembah, tidak. Begitu juga kalau kita pergi ke Mesir. Saya pernah lah sekali. Bukan sekali lah, memang duduk Mesir. Orang Mesir ni bukan semua cerdik. Sebab kat sana kehidupan dia Allah alam. Kalau di Malaysia ni kita ada tafaqquh fid din, betul tak? Ya, Sapahang hanya buat kat 22 daerah. Lepas tu kalau tak buat Yayasan Pahang pun memang masjid tu ada dana dia. Orang sumbang apa semua. Jadi setiap maghrib tu ada orang duk mengingat kita. Lepas tu Jumaat pun kita syagol dengan baik lah. Mana ada kursus asatizah berkumpul, kita buat khutbah yang paling molek, paling comel untuk masyarakat dengar. Ada perkara tu. Tambah lagi dengan dakwah-dakwah orang tabligh, dakwah-dakwah para habaib dan sebagainya. Maka Facebook pun ramai orang buat live, ustaz-ustaz kita. Jadi Islam di tempat kita ni, kalau tengoklah pada sudut masyarakat awam, memang lebih baik daripada Mesir lah. Orang Mesir ni jahil-jahil sungguh. Jahil-jahil sungguh. Jadinya saya nak cerita apa tadi? Biasa gitu, pusing, jauh tak ingat. Saya nak ceritanya, kalau kita pergi maqam di Mesir, kadang-kadang nampak orang sujud kat maqam tu. Ni kita jangan cepatlah pergi-pergi. Anta kafir, Masya Allah, kafir. Wa anta musyrik. Ni seorang kafir, ni seorang lagi musyrik. Tu ujung tu ada seorang lagi tu musyrik tu. Jangan cepat sangat lah. Dia sujud tu dia jahil, bodoh. Dia tak kerti bahasa. Tapi kalau kita tanya dia sepatah, mau sembah, boleh jadi dia bagi penampar free kat kita. Takkan aku nak sembah Sayyidina Hussein, takkan aku nak sembah si Ilan, si Fulan. Aku tahulah puak-puak ni manusia juga. Tak. La yanfa' wa la yadur. Tidak boleh memberi manfaat, tak boleh memberi mudarat. Lepas tu aku buat ni, aku ta'zim, memuliakan. Syarak tak bagi. Kita kena teranglah, syarak tak bagi, haram, sujud. Jadi haram satu benda, kafir nanti dulu. Boleh? Jadi kat sini pun
Tak kena gaya, malaikat berapi. Tak, ni sujud ni Allah Ta'ala perintah. Perintah daripada Allah Ta'ala. Sujud pula bukan sujud ibadat, sujud untuk ijlal ataupun ta'zim, memuliakan Nabi Adam alaihissalam. Okey. Fa innama syaraful, sikit lagi 15 minit lagi. Tak ada soalan ke? Muhammad Nabil lah, soalan tu saya tak boleh jawab lah. Dia ada sebenarnya jawapannya dalam kitab tasawuf, disebutlah cara-cara nak sabar, amalan-amalan dia. Cuma saya pun tak ingat. Antaranya kita berwuduk kalau tengah marah. Kalau kita sedang berdiri, kita duduk. Kalau kita sedang duduk, kita baring. Itulah antara yang saya ingat. Untuk zaman hari ni mungkin lah, kalau kita marah ke bini, kita ambil kereta, kita pergi lepak mamak, nak sembang dengan member. Kalau jenis anak muda, main game. Tak, jadi kaki game ni. Lepas tu hilang stres tu. Hidup macam biasa. Lepas tu minggu depan gaduh dah orang biasa tu. Tak, suami isteri gitulah. Okey, kehidupan di dunia gitulah. Tak ada benda yang senang. Duduk seorang, bujang pun susah. Kahwin pun susah. Tak kahwin pun susah. Ada anak pun susah. Tak ada anak kan. Tengok orang yang ada anak, nak rasa ada anak. Tak. Jadi tu dunia darul ibtilak. Tak ada orang senang 100% tak ada. Makan pun lepas ni kena berak. Letih kita andas tu. Selak air bulan sakit perut. Tak. Walaupun makan sedap tadi. Jadi tak ada yang senang kat dunia ni. Mesti ada yang susah. Okey. Sampai saya pun terfikir, orang kata apa, syurga dunia lah. Bila kahwin dapat apa, bersama tu tak. Lepas bersama letih. Nak selak air bulan tak erak, tak lagak. Kena beli ubat tu, beli ubat ni. Kena ikhtiar tu, ikhtiar ni. Kena keluar duit pula. Jadi susah. Walaupun katanya itulah syurga dunia. Syurga dunia sebelah mana? Letih. Mana penat. Kena keluar duit pula. Kena tu, kena ni. Jadi nikmat kat dunia itulah sekadar tu sahaja. Okay. Kat akhirat itulah nikmat yang sebenar-benarnya. Ada sebut juga tadi ilmu akidah. Ilmu hal tu maknanya ilmu yang diperlukan ketika itu. Ilmu yang diperlukan tu bukan semata-mata ilmu sembahyang, zakat apa semua itulah. Termasuk juga ilmu yang dipegang dalam, dipercayai dalam hati kita. Pada ta'liq tu dia sebut. Jadi ilmu usuluddin, ilmu fiqh termasuklah tu. Juga ilmu dalam syarah ni musannif sebut apa? Ilmu yang berkait dengan hati. Fa innama syaraful ilmi, tu salah baris tu. Tak betul dah. Fa innama syaraful ilmu likaunihi wasilatan ila taqwa alladhi yastahiqqu bihi al-karamata inda Allah Ta'ala wa sa'adat al-abadiyyata kama qila li Muhammad ibn al-Hasan ibn Abdillah. Adapun kemuliaan ilmu itu oleh kerana ilmu itu wasilah, jalan ila taqwa, kepada taqwa. Taqwa ni mudah je takrifnya. Buat apa yang Allah Ta'ala suruh, tinggalnya apa Allah Ta'ala lah larang. Jadi ilmu wasilah, jalan untuk kita boleh buat apa yang Allah Ta'ala suruh, tinggalnya apa Allah Ta'ala lah larang. Yang mana bila kita bertakwa, alladhi yastahiqqu bihil karamah, insya-Allah kita layak untuk diberi penghormatan atau kemuliaan di sisi Allah Ta'ala, dan juga kejayaan yang abadiyah, yang kekal abadiyah, itu di syurga kelak. Sebagaimana dikatakan kepada Muhammad ibn Hasan ibn Abdillah. Ini Muhammad ibn Hasan ibn Abdullah ibn Tawus ibn Hurmuz ibn Anu Syarwan. An wa Syarwan kot nama dia. Dia dengan Imam Abu Hanifah ada hubungan qarabah. Okey. Sekejap kakak. Apa yang disebut oleh Muhammad, apa yang apa yang dikatakan kepada Muhammad ibn Hasan ibn Abdullah, ta'allam. Itu dikatakan ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi. Belajarlah kamu. Maka sesungguhnya ilmu itu zainun, perhiasan bagi ahlihi, bagi ahli ilmu. Wa fadlun wa unwanun li kullil mahamidi. Ilmu itu satu kelebihan dan satu tanda, unwan, alamat bagi setiap kemuliaan, setiap kepujian. Fa kun mustafidan kulla yawmin ziyadatan.
Dan jadilah kamu orang yang mengambil faedah setiap hari. Mengambil faedah, menambahkan ilmu setiap hari. Wa kun mustafidan kulla yawmin ziyadatan, jadilah kamu orang yang mengambil faedah pada setiap hari. Minal ilmi, tambah ilmu setiap hari. Wasbah fi buhuril fawaidi, dan berenanglah kamu dalam lautan faedah. Tafaqqah fa innal fiqha afdalu qaidin. Ini kelebihan fiqh. Ataupun tafaqqah ni maknanya lebih kepada tafaqquh fid din lah secara umum. Tafaqquhlah kamu akan agama kamu. Fa innal fiqha afdalu qaidi, kerana fiqh itu, tafaqquh itu, faham agama itu sebaik-baik qaid. Qaid ni ketua, pendorong, pembimbing. Pembimbing ke mana? Sebaik-baik pembimbing ilal birri wat taqwa wa a'dalu qasidi, pembimbing kepada kebaikan dan juga takwa. Dan fiqh itu juga merupakan a'dalu qasidi, satu perkara yang paling comel lah untuk kita cari. Qasid, cari. Huwa al-ilmu al-hadi ila sananil huda, huwa al-hisnu yunji min jami'i syada'idi. Okey. Huwa tu ilmu fiqh tu. Al-ilmu al-hadi, ilmu yang menuntun kita kepada jalan-jalan al-huda, hidayah. Huwa al-hisnu yunji min jami'i syada'id, dan juga ianya ilmu yang hisn, yang menjaga kita, yang menyelamatkan kita daripada semua bala bencana, semua perkara-perkara yang syadid, perkara-perkara yang tidak elok lah. Fa inna faqihan wahidan mutawarri'a, maka sesungguhnya seorang faqih yang mutawarri'an, yang wara', asyaddu ala yang wara', yang molek lah, yang beramal dengan ilmunya, asyaddu ala syaitani min alfi abidi, lebih ditakuti ke atas syaitan berbanding dengan 1000 orang abid. Jadi disebut ada 1000 orang ahli ibadat, sembahyang tak berhenti, zikir tak berhenti, tapi tak ada ilmu, jahil. Tak. Berbanding dengan seorang faqih, seorang yang faham agama, maka orang alim ni, orang faqih ni lebih syaitan takut berbanding 1000 orang kaki ibadat. Wa kadzalika fi sa'iril akhlaqi nahwi al-judi wal bukhli wal jubni wal jur'ati wat takabburi wat tawadhu'i wal 'iffati wal israfi wat taqtiri wa ghairiha. Baca lagi ke? Ada sebarang soalan tak? Ada sebarang soalan? Okeylah, kita berhenti dulu. Hari ni kita berhenti awal sikit. InsyaAllah nanti kita akan sambung lagi. Wa kadzalika fi sa'iril akhlaq. Ada sebarang soalan? Nangis dah anak. Ada sebarang soalan? Okey. InsyaAllah pada hari Sabtu ni kita akan baca Matan Jurumiyah. Kita baca tak luas sangat lah, tapi insyaAllah khatam dalam tempoh paling banyak pun 3 bulan, maknanya dalam 12 kali. Itu paling banyak lah. InsyaAllah. Jadi cukup sekadar tu. Minta maaf salah silap, rasa bahasa. Sebarang soalan berkait dengan matan ni boleh terus rujuk saya, insyaAllah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.